Mahkamah bangun. Semua diminta untuk mematikan telefon bimbit anda bagi menghormati perbicaraan pada hari ini. Jika gagal mematuhi peraturan pada sidang mahkamah pada hari ini, anda akan dikenakan hukuman tata tertib yang telah ditetapkan. Di dalam Mahkamah Kuala Lumpur, kes magistrate, kes dera terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun sehingga menyebabkan kecederaan pada fizikal mangsa iaitu luka di bahagian kaki dan lebam di bahagian perut dan belakang mangsa. Tertuduh ibu saudara mangsa iaitu seorang pelajar di UiTM Shah Alam, Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki. Yang Arif, saya Rushdah Hani binti Omar bertindak sebagai pendakwa raya dan di pihak pembelaan tertuduh Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki diwakili oleh Puan Sharifah Nur Alisa binti Syed Hassan selaku pegawai bela. Yang Arif, saya memohon pentuduhan dibacakan terhadap tertuduh. Bahawa kamu, Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki, bahawasanya kamu pada 12 hari bulan April 2021 lebih kurang pukul 4.30 petang bertempat di rumah Puan Nurjannah binti Muhammad Nasir iaitu rumah ibu kepada kamu dan nenek kepada mangsa yang bertempat di Jalan Permai, Kampung Tok Nasir 2100 Kuala Nerus, Terengganu didapati telah menyebabkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak dengan memukul kanak-kanak menggunakan penyangkut baju serta mencubit perut kanak-kanak ketika sedang mengasuhnya selama 3 hari. Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki, dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Jika sabit kesalahan, adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Saya faham. Kamu mengaku atau meminta untuk dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosedur selanjutnya? Ya, Yang Arif. Pihak pendakwa raya akan mengemukakan 2 orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Puan Nurul Khairunisa binti Hasnizi untuk memberi keterangan. Bahawasanya saya Nurul Khairunisa binti Hasnizi dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya akan nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Dengan izinnya Arif, Puan sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nurul Khairunisa binti Hasnizi, berumur 29 tahun, selaku kakak ipar kepada pesalah dan juga ibu saudara kepada kanak-kanak. Apa tujuan Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes yang menyebabkan kecederaan fizikal. Menyebabkan kecederaan parah terhadap siapa ya, Puan Khairunisa? Terhadap mangsa yang bernama Asma Aminah binti Haziq. Terima kasih Puan Khairunisa. Menurut rekod penyiasatan, Puan Khairunisa adalah salah seorang yang melihat kejayaan tersebut ketika singgah di rumah Nurjannah selaku ibu mertua anda dalam tempoh 3 hari Cik Nur Ayuni Nazira mengasuh kanak-kanak tersebut. Adakah itu benar? Ya, benar. Bolehkah Puan Khairunisa ceritakan kepada mahkamah secara menyeluruh tentang kejadian pada hari tersebut? Baiklah, pada 12 April 2021 pada jam 12 tengah hari, saya baru saja sampai ke rumah ibu mertua saya bertujuan untuk melawat Asma. Ia menjadi rutin mingguan kami sepasang suami isteri. Tetapi pada hari kejadian tersebut, suami saya iaitu abang kepada pesalah tidak dapat hadirkan diri kerana mempunyai urusan kerja yang lain. Puan Khairunisa nampaknya betul-betul yakin akan masa tersebut.
iaitu 12.30 hari. Boleh Puan terangkan kepada mahkamah bagaimana Puan sangat yakin dengan waktu yang dinyatakan? Saya sangat yakin pada waktu tersebut kerana waktu itu adalah kebiasaannya saya sampai ke rumah ibu mertua saya. Bantahan, Nya Arif, soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya tidak relevan dengan pokok perbincangan ini. Yang Arif, kami hanya ingin memastikan keterangan yang diberikan adalah tidak bercanggah dengan bukti-bukti yang direport kepada pihak berkuasa. Bantahan ditolak. Puan Khairunisa, sila jawab soalan tersebut. Saya sangat yakin dengan waktu tersebut kerana waktu itu adalah waktu kebiasaannya saya sampai ke rumah ibu mertua saya. Baiklah, teruskan. Apakah yang terjadi di rumah tersebut ketika Puan tiba? Saya mendengar seorang kanak-kanak menangis. Pada mulanya saya mengingatkan bahawa tangisan itu biasa sahaja. Saya telah sedia maklum bahawa anak saudara kami Asma menumpang di rumah tersebut dan dijaga oleh Cik Ayu ketika ibunya bekerja selama 3 hari. Saya memang tidak menghiraukan kejadian tersebut. Lalu saya pergi menyimpan barang di dalam bilik. Saya perlahan-lahan menjenguk di luar untuk melihat apa yang mereka sedang lakukan sambil berniat untuk menyapa adik ipar saya iaitu Cik Ayu. Kemudian? Ketika saya menjenguknya di dalam bilik Cik Ayu, saya amat terkejut ketika melihat Cik Ayu sedang mencubit perut Asma menggunakan tangan kirinya sambil memegang penyakup baju di sebelah tangan kanannya. Saya melihat dengan sangat jelas Cik Ayu sedang memukul Asma menggunakan penyakup baju berselang-seli dengan mencubit perut Asma. Adakah Puan lihat apakah yang terjadi kepada Cik Ayu yang menyebabkan dia melakukan perkara yang sedemikian terhadap mangsa? Saya tidak melihat apa yang Asma telah lakukan sehingga menyebabkan Cik Ayu memukulnya sehingga begitu. Tetapi ketika itu Cik Ayu kelihatan sangat marah dan kelihatan seperti bukan dirinya yang saya kenali sebelum ni. Bolehkah Puan menggambarkan bagaimanakah keadaan Asma ketika kejadian tersebut? Asma ketika itu hanya memakai seluar panjang dan rambutnya masih basah. Daripada itu saya tahu bahawa Asma baru sahaja selesai dimandikan oleh Cik Ayu. Tambahan pula tuala yang telah digunakan oleh Asma berada di atas katil dan Asma pula sedang memegang bajunya sambil menangis. Adakah Puan melihat kesan luka yang terdapat di peha Asma dan lebam-lebam di bahagian perutnya? Ya, saya ada nampak luka di bahagian tersebut tetapi tidak kelihatan sangat jelas. Luka tersebut sepertinya bekasan luka yang semalam. Boleh Puan beritahu kepada pihak mahkamah luka yang manakah Puan lihat ketika menjenguknya di bilik Cik Ayu? Ya, ini adalah luka dan lebam yang saya lihat pada hari kejadian. Mohon gambar tempat kejadian ditandakan sebagai eksibit 1. Apakah tindakan Puan selepas melihat kejadian tersebut? Pada waktu tersebut, saya berasa sangat takut dan terus mencari sesiapa sahaja yang berada di dalam rumah. Setelah mencari, tiada orang lain yang berada di dalam rumah melainkan Cik Ayu dan Asma. Saya terus bergegas menelefon ibu mertua saya dan menceritakan apa yang terjadi pada hari tersebut. Pada ketika itu, ibu mertua saya iaitu Puan Nurjana sangatlah terkejut. Malangnya dia tidak boleh bergegas pulang kerana kesesakan lalu lintas. Puan Nurjana terus mengarahkan saya untuk menelefon pihak berkuasa dan memberhentikan perlakuan Cik Ayu terhadap Asma. Teruskan Puan Khairunisa. Sebelum saya menelefon pihak berkuasa, tiba-tiba tangisan tadi berhenti secara perlahan-lahan. Saya menjenguk dan melihat Asma sedang menonton kartun di telefon bimbit Cik Ayu. Saya mensyaki yang Cik Ayu telah tahu yang saya berada di rumah tersebut. Cik Ayu kembali normal dan Asma juga tidak menangis teresak-esak. Mungkin dipujuk oleh Cik Ayu kerana telah tahu yang saya berada di rumah tersebut. Cik Ayu senyum kepada saya dan menegur saya.
Tapi saya tidak tahu bagaimana untuk memulakan percakapan saya bersamanya kerana perbuatan Cik Ayu terhadap Asma sangat mengejutkan saya. Saya memberitahunya untuk Cik Ayu berehat dan serahkan Asma kepada saya sementara saya berada di sini. Dia bersetuju dan menyerahkan Asma kepada saya tanpa ragu-ragu. Baiklah, seterusnya apa yang dilakukan oleh Puan? Sementara menunggu ibu mertua saya sampai, saya bertanya pada Asma adakah dia sudah makan, dan ketika itu Asma menggelengkan kepalanya. Sebelum saya mengajak Asma ke dapur untuk makan bersama saya meminta izin Asma untuk membuka bajunya di bahagian perut untuk memastikan apa yang terjadi sebentar tadi. Asma menolak permintaan saya dan kerana pada sebelum ni saya dengan Asma tidak terlalu rapat dan jarang bertemu dengan Asma, saya tidak mahu memaksanya untuk menunjukkan di bahagian perutnya. Saya terus membawa Asma ke dapur. Setelah selesai makan, saya mengajak Asma berehat dan tidur di dalam bilik saya sementara menunggu ibu mertua saya sampai, iaitu nenek kepada Asma. Menurut keterangan Puan, mengapakah Puan tidak melaporkan terus kepada pihak berkuasa pada ketika itu? Saya sangat takut ketika itu dan tidak berani untuk berbuat apa-apa, melainkan jauhkan Asma daripada Cik Ayu. Saya menunggu ibu mertua saya tiba ke rumah untuk membuat apa-apa keputusan. Semasa menunggu Puan Jannah tiba, adakah Cik Ayu melakukan apa-apa yang mencurigakan? Tidak, sebaliknya dia berkurung di dalam bilik dan mengunci pintunya. Baiklah, terima kasih Puan Khairunisa. Ya Arif, setakat ini dahulu, saya tidak mempunyai soalan lagi. Peguam bela, ada apa-apa yang ingin ditanyakan pada tuan saksi? Izinkan saya, Ya Arif. Sebentar tadi, Puan ada mengatakan bahawa Puan melihat kesan luka dan lebam pada bahagian kaki dan perut mangsa. Bagaimanakah Puan begitu pasti bahawa itu perbuatan pesanan terhadap mangsa? Bukankah wajar sekiranya mangsa terjatuh ketika bermain, contohnya bermain basikal? Saya sangat pasti dengan kesan luka dan lebam pada kaki dan perut mangsa itu akibat perbuatan salah kerana tidak logik difikir akal jika mangsa tercedera sebegitu teruk ketika bermain. Puan Khairunisa, sebentar tadi Puan ada mengatakan bahawa Puan melihat mangsa menangis terasa-asa ketika di bilik bersalah. Bagaimanakah Puan begitu yakin bahawa mangsa menangis kerana dia dipukul? Berkemungkinan pesalah hanya mengacah mangsa menggunakan penyangkut baju supaya mangsa memakai baju dengan segera. Di samping itu, berkemungkinan besar boleh terjadinya bahawa bukan pesalah yang melukakan mangsa. Saya sangat yakin dan benar kerana dalam tempoh saya menjauhkan mangsa dengan bersalah, mangsa kelihatan menggosok perutnya dan menolak untuk menjawab soalan saya seolah-olah diugut. Apakah mustahil kalau saya katakan keberangkalian orang lain untuk memukul Asma dan Cik Ayu terpaksa membiarkan diri? Patahnya Arif, pihak peguam bela telah membuat andaian yang tidak menasabah. Bantahan diterima, pihak peguam bela sila tukar soalan anda. Ya Arif, saya tidak mempunyai apa-apa soalan. Pendakwa raya, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Puan Khairunisa, sebentar tadi Puan ada mengatakan ibu mertua Puan tiada di rumah pada ketika itu. Ke manakah ibu mertua Puan pergi? Mengapakah dia meninggalkan Asma dan Ayu bersendirian? Bukankah kesan luka dan lebam pada perut dan kaki mangsa itu kelihatan seperti luka yang telah berlaku pada semalam? Bagaimanakah Puan Jannah tidak perasan akan kecederaan fizikal tersebut? Asma dipakaikan dengan pakaian yang tertutup seperti seluar panjang, baju lengan panjang. Asma seorang pemalu, dia tidak akan membuka bajunya atau membuka pakaiannya di tempat yang umum. Ibu kepada Asma memang amanahkan pesalah untuk menjaga mangsa selama 3 hari ketika dia bekerja. Sebelum ini Cik Ayu memang menjaga anak saudaranya dengan baik sekali. Oleh itu Puan Jannah tidak mengesyaki apa-apa. Okey, baiklah. Yang Arif, saya tidak mempunyai apa-apa soalan lagi kepada saksi.
Mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Yang Arif, pihak pendakwaan memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia untuk memanggil saksi pendakwa yang kedua, iaitu Nur Jannah binti Muhammad Nasir untuk memberi keterangan. Bahawasanya saya, Nur Jannah binti Muhammad Nasir, nombor kad pengenalan 660424030456, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala yang saya akan nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Izinkan saya Yang Arif. Puan Jannah, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Saya Puan Nur Jannah binti Muhammad Nasir, nombor kad pengenalan 660424030456, berumur 55 tahun, bekerja sebagai seorang guru. Adakah Puan tahu apakah tujuan Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya adalah saksi untuk kes penderaan Ayu kepada anak saudaranya Asma selaku cucu kepada saya, dan saya hadir di mahkamah pada hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kes menyebabkan kecederaan di perut dan kaki mangsa. Adakah Puan pernah memberi keterangan sebelum ini? Tidak, belum pernah. Bolehkah Puan menceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada 12 April 2021? Pada hari tersebut, saya tidak berada di rumah sejak jam 8 pagi kerana ada urusan yang perlu saya selesaikan, dan saya akui bahawa saya meninggalkan Asma bersama Ayu di rumah. Saya tidak merasa keberatan untuk meninggalkan mereka berdua di rumah kerana Ayu tidak menunjukkan apa-apa perlakuan yang mencurigakan, termasuk juga Asma. Asma tidak mengadu apa-apa kepada saya sebelum itu. Adakah pernah Puan mendengar Asma menangis ketika dia bersama Ayu? Ya, saya pernah mendengar Asma menangis ketika bersama Ayu sebelum hari kejadian itu, 11 April 2021. Pada ketika itu, saya berada di luar rumah dalam lingkungan jam 6.30 petang. Saya tidak terfikir apa-apa yang mencurigakan kerana mungkin Asma mengamuk kerana tidak mahu mandi, kerana saya meminta Ayu memandikan Asma pada ketika itu. Pada ketika itu, saya hanya membiarkan Ayu bersama Asma. Adakah Puan perasan kesan-kesan luka yang berada di badan Asma sebelum ataupun selepas kejadian tersebut? Saya tidak perasan apa-apa luka di bahagian badan Asma. Saya begitu sibuk dengan hal pekerjaan saya ketika Asma menginap di rumah saya. Pada ketika itu, saya tidak mempunyai banyak waktu bermain dengan Asma. Pada ketika itu juga, Asma sangat gemar bermain telefon bimbit. Saya hanya melihat dia bermain telefon bimbit Ayu dan tidak menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan seperti sakit-sakit dan lain-lain. Pada hari kejadian, adakah benar Puan Khairunisa, iaitu selaku menantu kepada Puan, telah menghubungi Puan tentang apa yang terjadi di rumah pada ketika itu? Ya, Puan Khairunisa ada menghubungi saya dan memberitahu kejadian yang berlaku di rumah. Pada ketika itu, saya sangat terkejut dan seakan-akan tidak percaya Ayu melakukan hal sebegitu kepada Asma. Saya menyuruh Puan Khairunisa untuk menjaga Asma sementara saya bergegas pulang. Ketika Puan Khairunisa menelefon saya, suara beliau sangat tergeta-geta kerana terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Bolehkah Puan bagi tahu kepada pihak mahkamah luka yang manakah Puan lihat ketika menjenguk Asma di bilik Puan Khairunisa? Pada ketika itu, Ayu dan Asma masih lagi tidur. Mereka kebiasaannya mula bangun pada jam 8.30 pagi dan mula bersarapan pada jam 9 pagi. Jadi, semasa saya meninggalkan rumah, Ayu dan Asma masih lagi tidur. Mohon gambar di tempat kejadian ditandakan sebagai eksibit 2. Apakah Puan lakukan selepas itu? Pada ketika itu, saya bergegas masuk ke rumah dan menuju ke bilik Puan Khairunisa untuk melihat keadaan Asma. Asma pada ketika itu sedang tidur, manakala Puan Khairunisa ada di sebelahnya sambil menjaganya tidur. Saya perlahan-lahan memeriksa adakah benar apa yang dikatakan Puan Khairunisa.
Pada ketika itu, saya sangat terkejut kerana terdapat luka di kaki mangsa dan banyak kesan lebam di perut mangsa. Seterusnya, apa yang berlaku? Selepas saya memeriksa keadaan Asma, saya bergegas ke bilik Ayu untuk memeriksa apakah yang sedang dia lakukan. Ayu mengunci pintunya dan tidak membenarkan saya masuk. Saya lantas mengambil kunci pintu biliknya dan membukanya dengan segera. Ayu kelihatan seperti biasa dan tidak melakukan apa-apa perkara yang mencurigakan. Saya mula menyoal kepada Ayu tentang apa yang terjadi bagi memastikan kenyataan yang dinyatakan Puan Khairunisa itu benar. Ayu menjawab dengan nada ketakutan. Muka Ayu pada ketika itu kelihatan pucat lesu. Bilakah Ibu Asma tiba di rumah Puan? Dia tiba di rumah pada keesokan harinya kerana tempat kerjanya itu juga terlalu jauh daripada rumah saya. Adakah Puan pasti bahawasanya luka yang berada di badan Asma itu tidak dilakukan oleh ibu mangsa sebelum beliau menghantarnya ke rumah Puan? Ya, saya sangat yakin kerana ketika dia tidur di rumah saya, kasih sayangnya terhadap anaknya kelihatan sangat jelas dan tidak masuk akal untuk beliau melakukan perkara sebegitu kepada anak tunggalnya itu. Yang Arif, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai soalan lagi. Izinkan saya, Ya Arif. Puan Jannah tadi ada menyatakan bahawa semasa beliau sampai ke tempat kejadian, Asma bersama Puan Khairunisa di bilik Puan Khairunisa. Adakah Puan pasti bahawa kesan luka dan lebam di badan Asma tiada kaitannya Puan Khairunisa? Adakah Puan pasti bahawa Puan Khairunisa tidak terlibat? Tidak, saya tidak pasti, tetapi daripada segi kelakuan Puan Khairunisa yang ketakutan ketika menelefon saya dan Cik Ayu yang kelihatan berdebar-debar ketika menjawab soalan saya dan kesan lebam pada badannya yang seperti berlaku semalam, iaitu Puan Khairunisa masih belum tiba. Saya yakin kes ini tidak ada kaitannya dengan Puan Khairunisa. Adakah Puan pasti bahawa kesan luka dan lebam itu bukanlah akibat jatuh ketika bermain seperti yang dinyatakan Ayu? Ya, saya sangat pasti bahawa kesan luka dan lebam itu bukan kerana mangsa jatuh ketika bermain. Kerana kesan luka dan lebam pada badan mangsa terlalu banyak dan tidak logik untuk dikatakan kesan jatuh ketika bermain. Tambahan pula, ibu mangsa yang terlalu cekap dalam menjaga mangsa dan mangsa pun seorang yang tidak lasak. Mungkinkah mereka betul-betul bermain di luar rumah ketika ketiadaan Puan di rumah? Itu saya tidak pasti. Ya Arif, saya tidak mempunyai apa-apa soalan. Pendakwa raya ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Yang Arif, saya tidak mempunyai apa-apa soalan lagi kepada saksi. Mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Ya Arif, pihak peguam akan mengemukakan yang tertuduh sekarang. Kami memohon mahkamah untuk memanggil yang tertuduh iaitu Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki untuk memberikan keterangan. Baiklah, sila teruskan. Cik Nur Ayuni, benarkah pada hari kejadian anda ada bersama dengan mangsa? Ya, benar. Saya ada bersama mangsa di rumah ibu saya masa tu. Baiklah, adakah benar Puan Khairunisa datang menyapa anda di bilik ketika anda bersama Asma pada jam 12 tengah hari? Saya tidak pasti bila beliau menyapa saya, tapi memang ada dia menyapa saya selepas saya memandikan Asma. Menurut Puan Khairunisa, dia mendengar suara Asma menangis ketika bersama anda dan dia ternampak anda sedang mencubit perut Asma bergilir dengan memukulnya dengan menggunakan penyangkut baju. Adakah benar atau hanya ceritanya direka semata-mata oleh Puan Khairunisa untuk menyesuaikan situasi? Cerita yang diceritakan oleh Puan Khairunisa tidak benar sekali. Asma memang menangis ketika bersama saya dan saya memang memegang penyangkut baju itu. Tapi saya memang tidak sama sekali mencubit atau memukulnya. Baiklah, Cik Ayu, adakah benar Puan Khairunisa mempelawakan dirinya untuk menjaga Asma ketika beliau sampai ke rumah? Ya, benar. Dia memang ada mempelawakan diri untuk menjaga Asma, tapi saya tidak tahu dia tiba-tiba mempelawakan diri sebegitu saja.
Saya akui saya amat penat ketika itu kerana dalam masa yang sama saya perlu menghadiri kelas secara talian. Dan tanpa ragu-ragu saya mengarahkan untuk Puan Khairunisa untuk menjaga Asma. Selepas Puan Khairunisa mengambilnya daripada anda, apakah yang anda lakukan? Saya terus masuk bilik dan mengunci pintu sementara kelas saya bermula pada pukul 2. Baiklah, Cik Ayu, menurut Puan Jannah, dia terdengar tangisan Asma pada senja hari ketika beliau meminta anda memandikan Asma. Mengapakah Asma menangis pada ketika itu? Apa yang sedang berlaku? Pada ketika itu memang tidak ada apa yang berlaku. Asma hanya tidak mahu dimandikan oleh saya dan saya memaksanya mandi dan Asma hanya menangis. Menurut dua orang saksi, mereka melihat kesan luka dan lebam pada bahagian perut dan kaki Asma. Adakah Cik Ayu sedar tentang kejadian itu? Ya, saya pasti kesan luka dan lebam tersebut. Tapi kesan tersebut tiada kaitan dengan saya. Kesan tersebut saya kenal pasti masa dia bersama saya di luar rumah. Malah saya juga merawatnya dengan baik. Itu bermakna saya menjaganya dengan baik. Jadi, apa yang perlu dipersoalkan lagi? Pesalah sudah mengaku bahawa dirinya tidak bersalah. Malah beliau merawat luka akibat kemalangan Asma ketika bermain di luar rumah. Dan dia juga bertegas bahawa kecederaan tersebut tidak ada apa-apa kaitan dengan dirinya. Jelaslah bahawa yang tertuduh iaitu Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki tidak bersalah. Peguam bela, ada apa-apa soalan lagi yang ingin dikemukakan kepada anak guam anda? Setakat ini itu sahaja ya Arif. Saya ingin memberitahu semua warga yang berada di sidang mahkamah pada hari ini bahawasanya anak guam saya itu Cik Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki tidak bersalah. Baiklah, pendahulu raya, adakah anda mempunyai soalan yang ingin dikemukakan kepada yang tertuduh? Ya, saya mempunyai beberapa soalan kepada pesalah. Baiklah Cik Ayu, seperti yang dinyatakan oleh anda sebentar tadi, kecederaan yang berlaku pada anak saudara anda iaitu Asma tidak ada kena-mengena dengan anda dan kecederaan itu berlaku akibat Asma terjatuh ketika main di luar. Tetapi berdasarkan bukti yang telah dikemukakan sebentar tadi, terdapat terlalu banyak kesan lebam pada perut mangsa yang kelihatan jelas seperti dicubit oleh seseorang. Mengikut logik akal, kecederaan akibat terjatuh ketika main tidak akan menjadi seteruk itu. Jadi bagaimanakah kami, pihak mahkamah, ingin memastikan bahawa semua kecederaan itu terjadi ketika Asma jatuh? Jika kesan lebam juga banyak di perut mangsa, bagaimanakah kemalangan yang kecil itu berlaku sehingga meninggalkan begitu banyak kesan lebam dan kecederaan pada badan mangsa? Sila berikan keterangan anda. Saya membantah ya Arif. Pihak pendakwa hanya memutarbelitkan keadaan. Bantahan tidak diterima. Tertuduh sila jawab soalan. Ketika bermain di luar, Asma berlari dan terjatuh. Mungkin kesan luka dan lebam itu datang daripada itu. Ya Arif, tertuduh tidak menjawab soalan yang dikemukakan. Cik Ayu, bagaimana pula dengan kesan lebam di perut mangsa? Mengikut keterangan saksi kedua iaitu Puan Jannah, ibu mangsa menjaga mangsa dengan sangat berhati-hati dan penuh kasih sayang. Bagaimanakah kesan lebam seperti dicubit itu berlaku? Saya memang tidak pasti tentang hari itu. Saya tidak tahu dari mana datangnya lebam daripada kaki Asma itu. Mengapa soal saya? Asma hanya dijaga oleh saya selama 3 hari saja. Itu tidak membuktikan saya mencederakan dia. Okey, baiklah. Mohon gambar bukti keadaan mangsa sebelum dihantar ke rumah Cik Ayu dikemukakan. Berikut adalah bukti keadaan Asma sebelum ibunya menghantarnya ke rumah Cik Ayu. Cik Ayu, ada apa-apa bantahan? Adakah anda pasti bahawa kecederaan lebam pada perut mangsa itu berlaku sebelum Asma dihantar dan dijaga oleh anda? Ya Arif, tertuduh Cik Nur Ayuni Nazira tidak dapat menjelaskan bukti yang telah dikemukakan. Dengan keadaan ini, kita dapat membuktikan bahawa apa yang dibicarakan tertuduh sebentar tadi tidak mempunyai kepastian yang kukuh dan tertuduh juga ragu-ragu untuk menjawab soalan yang telah saya kemukakan. Bantahan ya Arif. Pihak pendakwa raya hanya cuba untuk memerangkap tertuduh. Tidak ya Arif, soalan ini dikemukakan untuk mendapat kepastian sahaja. Peguam bela sila duduk.
Bantahan ditolak. Pihak pendakwa raya sila teruskan. Cik Ayu, demi mendapatkan kepastian, sila berikan hujahan anda tentang gambar yang telah dikemukakan. Jika benar kesan lebam di perut mangsa itu berlaku sebelum anda menjaga Asma, mengapakah pada gambar tersebut perut mangsa, badan mangsa kelihatan sihat dan tiada apa pun kesan kecederaan? Pada awalnya memang Asma dalam pemantauan saya, tapi sesuatu yang telah berlaku sekelip mata. Lalu saya telah mendapati kesan kecederaan pada bahagian anggota badannya. Yang Arif tertuduh sering memutarkan balikkan cerita. Hal ini demikian kerana agak mustahil Asma tersebut mengalami kesan kecederaan yang agak teruk pada anggota fizikalnya hanya kerana kesilapan beliau terlepas pandang dalam masa yang singkat. Malah, setiap kenyataan yang dihujahkan oleh pihak peguam bela seakan-akan dirinya sedang menegakkan benang yang basah. Bantahannya Arif, pihak pendakwa raya telah membuat anda yang sendiri tanpa menganalisis cerita yang sebenar. Bantahan ditolak. Tertuduh, adakah anda mempunyai apa-apa hujahan lain? Tidak, Ya Arif, saya tiada hujahan lagi. Dengar tu peguam bela, Cik Ayu tidak mampu berkata apa-apa lagi dengan hujah yang telah diberikan. Ini cukup untuk membuktikan bahawasanya tertuduh bersalah dalam hal ini. Siapa yang berhak membuat keputusan? Kamu atau hakim? Peguam bela sila duduk. Pihak pendakwa raya ada soalan lagi yang ingin dikemukakan? Tidak, Yang Arif. Anda semua boleh keluar. Kita akan meneruskan sesi mahkamah dalam masa 30 minit. Dengan izin Yang Arif, untuk pergolongan kes ini, ada aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Antara penerangan, saksi-saksi yang telah dinyatakan pada awal kes telah membuktikan bahawa tertuduh Nur Ayuni Nazira binti Muhammad Zuki selayaknya dibicarakan di bawah Seksyen 31-1 golongan A Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara minimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dengan izin Ya Arif, setelah mendengar saksi-saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti kukuh tentang kes penjaraan terhadap anak saudara perempuan yang berusia 5 tahun tersebut. Namun Ya Arif, bukti tersebut tidak kukuh kerana mereka tidak mempunyai kepastian dari mana datangnya kesan lebam pada badan mangsa. Jadi bukti yang diberikan tidak cukup Ya Arif. Pihak pendakwa raya jelas menyimpulkan cerita dan membuat andaian sendiri ketika sesi bersama anak buah saya. Oleh itu, saya bertegas bahawa pihak pendakwa raya membuat andaian sendiri dan dia tidak mengkaji kes dengan sewajarnya. Tertuduh telah menjelaskan bahawa kecederaan yang berlaku pada badan mangsa bukanlah daripada perbuatannya Ya Arif. Itu membuktikan bahawa pesalah tidak bersalah dalam kes ini hanya kerana beberapa situasi yang telah dilihat oleh saksi. Andaian penderaan telah dibuat. Tertuduh telah menyatakan kesan luka pada kaki mangsa adalah akibat jatuh ketika bermain dan kesan lebam pada bahagian perut mangsa pula adalah tiada kena-mengena dengan beliau. Konklusinya, kes penderaan terhadap anak saudara perempuan yang berusia 5 tahun ini tidak benar dan tidak terbukti benar dan juga mohon pesalah untuk dibebaskan. Baiklah, setelah mendengar hujahan kedua-dua belah pihak iaitu pihak pendakwa raya dan pihak peguam bela, mahkamah dengan ini memutuskan terdapat kes prima facie di pihak pendakwa raya berdasarkan faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi-saksi yang telah dikemukakan oleh pihak pendakwa raya. Pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan bahawa penderaan terhadap anak saudara perempuan berusia 5 tahun itu yang menyebabkan luka di kaki dan lebam di bahagian perut. Setelah mendengar hujah kedua-dua belah pihak, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh bersalah dan menerima hujah-hujah pihak pendakwaan. Maka dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman denda sehingga RM50,000. Keputusan ini adalah muktamad.